Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid 2 rajin. Jadi pada kelas maya kita hari ini kita akan belajar aspek tata bahasa iaitu kata adjektif. Okey, jadi mari kita lihat apa itu kata adjektif. Kata adjektif yang turut dikenali juga sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menerangkan sifat manusia, benda, tempat dan sebagainya. Kata adjektif juga boleh diikuti ataupun dimulai dengan kata penguat seperti kata penguat amat, paling, sekali, sungguh dan terlalu. Kata penguat ni kita gunakan untuk menunjukkan misal kata seseorang tu sangat cantik. Jadi kita guna kata penguat misalnya dia sangat cantik untuk menunjukkan perempuan itu amat cantik. Jadi kata penguat boleh digunakan dalam kata adjektif. Okey, baiklah. Jadi kata adjektif ni secara ringkasnya ada 9 jenis. Okey, kita tengok satu persatu jenis-jenis kata adjektif. Yang pertama kata adjektif keadaan, yang kedua kata adjektif cara, yang ketiga kata adjektif warna, keempat kata adjektif ukuran, yang kelima kata adjektif bentuk, yang keenam kata adjektif waktu, yang ketujuh kata adjektif jarak, ke-8 kata adjektif panca indera dan ke-9 kata adjektif perasaan. Nanti kita akan lihat satu-satu maksud dan bagaimana kata adjektif setiap jenis kata adjektif ini digunakan dalam ayat. Okey. Jadi ingat ya, ada 9 jenis kata adjektif yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu ambil tahu. Okey, jadi mari kita lihat satu persatu kata adjektif ini. Kata adjektif pertama ialah kata adjektif keadaan. Kata adjektif keadaan ini memberi pengertian sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan. Maksudnya keadaan itu kita menerangkan tentang keadaan. Contohnya baik, curiga, cerdik, pandai, gopoh, lemah, kasar, berani, takut dan sihat, iaitu keadaan seseorang atau satu benda. Itulah kata adjektif keadaan. Okey, baik. Okey, maksudnya keadaan. Contohnya nenek sedang sakit, keadaannya ketika dia sakit itu lemah. Jadi itu merupakan kata adjektif keadaan. Okey, baik, faham semua? Okey, cikgu teruskan. Seterusnya kita akan tengok kata adjektif warna. Ini agak mudah. Kata adjektif warna ni kamu boleh kenal pasti jika ada perkataan warna di situ. Contohnya warna merah, putih, hijau, kuning, coklat, biru dan sebagainya. Itu saja untuk kata adjektif warna. Agak mudah kan? Okey, seterusnya adalah kata adjektif ukuran. Kata adjektif ukuran ini membawa pengertian ukuran sebagai maksud keterangan. Maksudnya semua aspek ukuran macam pendek, tinggi, kerdil, rendah, tebal, besar, semua itu memerlukan kita untuk mengukurkan, untuk tahu sejauh mana saiz dan sebagainya. Jadi itu adalah kata adjektif ukuran kerana memerlukan kita mengukur sesuatu. Okey, faham? Okey, seterusnya adalah kata adjektif bentuk. Ini pun agak mudah untuk difahami kerana ini kata adjektif bentuk ini boleh dikenal pasti jika ada perkataan bentuk seperti bentuk bulat, lonjong, petak, bujur dan juga kata adjektif bentuk juga boleh membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan seperti buncit, kurus, bunda, lekuk, bengkok, semua yang berbentuk. Okey, faham setakat ni? Okey, seterusnya kita tengok kata adjektif waktu. Okey, waktu ni menggambarkan masa sebagai unsur keterangan. Masa contohnya baru, lampau, lewat, cepat, lambat. Contohnya kita nak buat ayat pasal kawan kita datang lambat ke sekolah hari ni. Okay, kita boleh guna Ali datang lewat ke sekolah hari ni kerana sakit perut. Lewat itu adalah kata adjektif waktu kerana menunjukkan waktunya sampai, dia sampai lewat. Ada kena mengena dengan waktu, merupakan kata adjektif waktu. Okey. Seterusnya kita lihat kata adjektif jarak.
Kata adjektif jarak ni membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata utama. Jadi nak tunjukkan jarak. Contohnya jarak daripada satu tempat ke satu tempat. Okey, contoh jarak daripada tempat A ke tempat B, jauh ke dekat. Jadi jauh atau dekat itu adalah kata adjektif jarak. Dan boleh juga hampir, rapat, semua yang menggambarkan jarak itu sekaligus merupakan kata adjektif jarak. Okey. Seterusnya kita lihat kata adjektif cara. Okey, kata adjektif ini membawa pengertian keadaan atau kelakuan. Kelakuan ragam seseorang. Contohnya kelakuannya, contoh untuk kata adjektif cara ni deras, laju. Contoh kita nak buat ayat, sering nak buat ayat dia seseorang yang ragam. Kelakuannya agak kelang kabut. Jadi kita boleh buat kakak sangat gopoh ketika melakukan kerja itu. Okey, jadi gopoh itu adalah kata adjektif cara. Okey, saya harap semua faham setakat ni. Okey, kita tengok pula kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan ini membawa pengertian konsep perasaan lah, perasaan seseorang, perasaan yang kita rasa dalam hati. Dan selalunya selalunya kata adjektif perasaan ini akan diikuti oleh kata senti nama. Okay, contoh perasaan rindu, benci, segan, suka, gembira, berani, marah. Semua itu adalah perasaan yang manusia misalnya selalu rasa. Jadi kalau kamu baca ayat, kamu jumpa perkataan-perkataan yang menunjukkan perasaan seseorang ini, sekaligus perkataan-perkataan itu merupakan kata adjektif perasaan. Okey. Jadi, kita tengok kata adjektif panca indera. Okey, kata adjektif panca indera ni agak panjang penerangannya. Jadi, kita tengok satu persatu. Kata adjektif panca indera ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sub bahagian di dalam kata adjektif panca indera. Jadi, yang pertama, okey, sebelum tu saya terangkan dulu apa itu kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera ni yang melibatkan kelima-lima jenis panca indera kita, macam mata, penglihatan, bau, pendengaran, rasa, itu semua termasuk dalam kata adjektif panca indera. Okay, yang pertama kita tengok panca indera deria pandang. Deria pandang ni apa yang kita boleh lihat daripada seseorang. Contoh sega, kacak, comel, bodoh, tampan, molek, buruk, cantik, comel, ayu, itu semua merupakan kata adjektif panca indera deria pandang. Okay, yang seterusnya kita tengok deria rasa. Deria rasa ni apa yang kita rasa lah. Kalau kita makan tu apa yang kita rasa? Masin ke, pahit ke, manis ke, tawar, kelat, lazat, itu semua termasuk dalam kata adjektif panca indera. Yang seterusnya, yang ketiga ialah kata adjektif panca indera deria bau, iaitu apa-apa yang apa-apa bau-bauan yang kita boleh bau itu termasuk dalam kata adjektif deria bau, seperti harum, busuk, tengik, hangit, wangi, semerbak. Itu semua merupakan kata adjektif panca indera deria bau. Yang seterusnya, kata adjektif panca indera deria dengar, iaitu apa-apa yang deria yang kita gunakan telinga kita. Jadi apa-apa bunyi, apa bunyi dan segala perkara yang kita dengar itu termasuk dalam kata adjektif panca indera deria dengar, iaitu contohnya garau, bising, merdu, serak, lunak, meresik, nyaring. Selalunya suara-suara orang lah. Kata adjektif ini selalunya menggambarkan suara garau, suara merdu, suara serak dan sebagainya. Okay, yang terakhir dalam kata adjektif panca indera ialah deria sentuh. Deria sentuh ni kita gunakan tangan kita lah untuk deria sentuh. Maksudnya kita sentuh sesuatu tu kita rasa macam lembut, halus, lembab, kesat, keras, kasar, gebu. Okay, jadi itu semua termasuk dalam kata adjektif panca indera. Kesalahan selalu terjadi apabila murid menggunakan frasa adjektif. Okey, kata adjektif macam saya cakap pada awal pembelajaran boleh menerima imbuhan, digalakkan menerima imbuhan
Tapi kalau dah ada imbuhan ter, kita tidak boleh letak paling atau sekali, kerana imbuhan ter itu sudah menunjukkan kata penguat. Kalau contoh kita nak cakap orang tu sangat cantik, kita cakap tercantik sekali. Jadi perkataan itu sudah jadi salah kerana menerima dua kata penguat di depan dan di belakang. Jadi kita tengok di sini dia nak kata paling tercantik sekali, sangat salah. Paling dah kuat, tercantik dah kuat, sekali lagi kuat. Jadi unsur lewah, tak boleh. Kita kena pilih salah satu sahaja. Tercantik sekali pun salah. Macam saya cakap tadi, ter penguat dah, sekali pun penguat. Jadi tak boleh, kena pilih salah satu. Apa yang betul? Paling cantik betul, tercantik betul. Kita kena potong salah satu. Untuk kalau nak gunakan kata penguat, tidak boleh ada dua kata penguat dalam satu perkataan. Itu jadi salah. Okey, jadi faham cakap ni? Okey, jadi paling tidak boleh bersama dengan perkataan amat, sangat dan sungguh, kerana paling itu sudah menunjukkan unsur penguat. Amat, sangat dan sungguh juga unsur penguat. Jadi bila dia buat ayat macam ni, paling sungguh cantik sekali, sangat tidak betul. Kita dengar pun rasa pelik sebab ini memang menunjukkan unsur lewah, kerana ada 1, 2, 3, ada 3 kata penguat dalam ni. Kalau macam ni, paling cantik, okey, paling cantik baru betul sebab ada satu sahaja kata penguat, iaitu paling. Bila kita dah letak paling cantik, cukup untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang itu sangat cantik. Tidak perlu letak sampai 2, 3 untuk menerangkan cantiknya seseorang itu. Okey. Jadi setakat itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua faham dan boleh menggunakan kata adjektif ini dalam ayat jika diberi tugasan sedemikian ataupun dalam peperiksaan nanti. Sekian, terima kasih.